kita terus pergi pada slide seterusnya. Dan Aini, okey Aini Baik, terima kasih. Mungkin yang lain nanti boleh terus masukkan. Kita terus pergi pada slide seterusnya. Baik, dalam majlis tilawah Al-Quran, musabaqah tilawah Al-Quran yang baru ni, saya tertarik untuk berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan satu peringatan yang diberikan oleh Ustaz Hariri semasa MTHQA 63, iaitu beza terjemahan tafsir dan tadabbur dan takwil. Ada 4 yang kita nak tekankan di sini. Jadi untuk sekarang ni yang memang anda memang lalui di Darul Quran, di DQ sendiri adalah proses yang pertama, iaitu tilawah, kita menghafaz dan sebagainya. Tapi ada lagi 4 lagi yang perlu kita lihat, iaitu terjemahan, tafsir, tadabbur dan juga takwil. Kerana terjemahan dan tafsir ini bukanlah satu perkara yang sama. Ramai orang yang beranggapan terjemahan dan tafsir adalah sama. Tetapi kita perlu lihat, untuk kita pergi kepada level yang seterusnya, iaitu tadabbur dan takwil, tidak boleh tidak wahai adik-adik sekalian, kita sampai kepada tahap tersebut kecuali di antaranya kunci untuk kita pergi kepada level-level ataupun mustawa tersebut adalah dengan kita menguasai bahasa Arab. Kita tidak akan mampu pergi kepada ini disebut oleh ramai-ramai mukri dan juga qari. Okay, kalau kita lihat Syekh Al-Azhar juga menyebut perkara yang sama. Kita tidak akan sampai kepada level-level yang selain daripada itu, selain daripada terjemahan dan tafsir ini, tadabbur, kita pergi bertakwil, kecuali lah dengan kita, salah satunya ilmu yang perlu kita kuasai adalah dengan menguasai ilmu bahasa Arab. Wa illa fala. Kalau tiada, maka tidak akan kita mampu. Sebab itu saya nak menekankan supaya para hufaz ini menyematkan di dalam diri mereka, supaya mereka ada rasa cintakan bahasa Arab. Kerana ia juga, wahai adik-adik sekalian, bila kita menguasai bahasa Arab, kita menguasai sarafnya, nahunya, maka ia akan memudahkan juga teknik untuk kita menghafal. Orang yang, sebab kerana banyak kajian yang dilakukan oleh pensyarah-pensyarah dalam Fakulti Quran dan Sunnah, sama ada di UKM, di UM, di UIA dan juga USIM, kita melihat para hufaz ini akan mampu mempercepatkan tempoh penghafalan mereka sekiranya mereka ini memahami nahu dan saraf bahasa Arab itu sendiri. Kerana kita, bila kita ada masalah untuk kita melihat, membezakan ta'lamun ke ta'malun, yashkurun ke tashkurun, maka apabila kita memahami dialog dalam Al-Quran itu, Allah tengah bercakap dengan siapa, Nabi Musa tengah berdialog dengan siapa, maka pasti akan membantu kita untuk menghafal. Kerana dalam tu kita tahu, apabila tengah berlaku dialog di antara dua orang, pastinya mereka akan menggunakan dhamir mukhatab ataupun dhamir mutakallim. Untuk saya, mutakallim dan mukhatab, orang yang berlawan cakap dengan dia, bukan menggunakan dhamir ghaib. Maka pastinya tidak ada penggunaan yashkurun di situ. Pastinya la'allakum ta'qilun, la'allakum tashkurun. Dia ada perkataan menggunakan dhamir mukhatab. Itu yang perlu kita lihat lah. Jadi saya nak share dulu video yang disampaikan oleh Ustaz Hariri ini. Untuk memahami ayat Al-Quran, kita perlu faham terjemahan Al-Quran, tafsir Al-Quran, takwil Al-Quran, dan tadabbur Al-Quran. Apa beza di antara terjemahan, tafsir, takwil, dan tadabbur? Saya bantu anda. Terjemahan Al-Quran maknanya memindahkan perkataan Al-Quran kepada bahasa yang diinginkan. Tafsir menerangkan makna ayat Al-Quran. Takwil menjelaskan zahir ayat sesuai dengan konteks maknanya. Manakala tadabbur menyikap hikmah dan pengajaran di sebalik ayat tersebut. Saya berikan contoh supaya mudah faham. Katakan kita ambil satu surah, surah An-Nasr ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Terjemahannya, datang pertolongan dan kemenangan. Tafsirnya, Allah memberi pertolongan dan kemenangan kepada umat Islam pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga membuka kota Makkah. Takwilnya, ini merupakan salah satu ayat tanda-tanda kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadabburnya, untuk mencapai kemenangan dan pertolongan Allah, kita perlulah berusaha dan berdoa. Barulah Allah akan membantu perjuangan kita. Namun, kerja terjemahan, tafsir dan takwil
hanya boleh dilakukan oleh orang yang pakar menguasai disiplin ilmu Al-Quran. Namun tadabbur Al-Quran boleh dimanfaatkan oleh semua umat Islam dengan bantuan guru. Boleh faham semuanya? Alhamdulillah. Okey. Jadi adik-adik yang nak dapatkan, nak dengar selalu, nak jadikan ini sebagai video semangat untuk adik-adik terus menghafal Al-Quran di saat kita rasa down dan sebagainya, boleh gunakan video ini sebagai pembangkit semangat. Saya selalu gunakan video ni, ada di TikTok Ustaz Hariri Daud. Kita TikTok ni sebenarnya memberi manfaat kalau kita ambil bahan-bahan yang memang memberikan manfaat lah. Jangan kita tengok benda-benda tak elok. Kalau benda-benda tak elok ni jangan kata TikTok, benda-benda lain pun ada benda yang tak elok kan. Tapi kita ambil benda yang beri manfaat. Sebab tu saya mulakan dulu saya punya penyampaian hari ni dengan video ni supaya adik-adik merasa terinspirasi. Tengok sebab Ustaz Hariri sebut tadi kan, kita boleh tadabbur, boleh manfaat, tetapi terjemahan tafsir dan juga takwil ni kita tak boleh sebarangan. Kecuali kita tahu ilmu-ilmunya, termasuklah ilmu bahasa Arab itu sendiri. So, saya harap adik-adik faham mengapa adik-adik perlu kuasai bahasa Arab ini supaya adik-adik lebih bersemangat. Bila belajar nahu tu mubtada, belajar khabar, belajar na'at, sifah, belajar at-tawabi', belajar huruf fujar dan sebagainya, majrurat, mansubat, sentiasa kita boleh kaitkan dengan surah-surah yang telah kita hafal. Dan apabila kita mengetahui bahasa Arab, tidak boleh tidak, ia akan membantu kita juga untuk tidak salah membaca ayat Quran nanti. Kerana kita dapat lihat kadang-kadang ada orang menegur apabila para hafiz membaca Al-Quran dengan baris yang salah. Jadi mereka ni hafal saja, kata orang hafal saja tanpa ada melihat dia punya nahunya. Tapi kalau kita menguasai nahu, pastinya kita bila kita baca nanti contohnya dalam surah surah Ad-Duha di hujungnya wa amma bi ni'mati rabbika kan, bi ni'mati rabbuka kan. Kadang-kadang kita dah hafal banyak sangat surah-surah lazim ni lah yang biasa kita akan terbelit-belit kan, bi ni'mati rabbika ke bi ni'mati rabbuka, ada yang tersalah kat situ. Dalam satu subuh saya terdengar seorang imam baca bi ni'mati rabbuka, tetapi bila saya tanya, kata silap tadi Haji, saya tegur dia secara belakang lah, bukan secara depan-depan. Dia kata, ya Allah, betul lah binikmati rabbika, sebab Rabb itu kan adalah mudhafun ilaih kepada nikmah kan, nikmat Tuhanmu. Binikmati, dengan nikmat Tuhanmu, maka kau sebutkanlah binikmati rabbika fahadith, maka katakanlah, sebarkanlah, maklumkanlah kepada orang semua kan. Jadi kat situ kita boleh nampak, takkan mungkin kita akan baca, kalau kita terlupa pun binikmati rabb, mesti rabbika, sebab dia mudhaf ilaih. Bagaimana bahasa Arab boleh membantu kita, bukan hanya memperelokkan, bukan hanya mempercepatkan hafalan, tetapi mengelokkan pula hafazan kita nanti. Okay? Baik, boleh, tadi saya katakan tadi video ni boleh dapati di TikTok Ustaz Hariri lah, boleh dengar-dengar nanti Baik, jadi saya nak tanya dululah kepada adik-adik sekalian ma hiya su'ubat, mas-su'ubat atau tahaddiyat allati yuwajihuha muta'allimu al-lughatil arabiyyah. Apakah dia, sepanjang adik-adik belajar di Q ni kan, ataupun dulu mungkin belajar di sekolah, apakah dia isu atau masalah yang paling kata orang nombor satu lah dalam adik-adik mempelajari bahasa Arab ni? Boleh tuliskan di ruangan komen. Mungkin masalah tu ada banyak, ada isu dan sebagainya kan. Tapi saya nak adik-adik punya satu masalah yang paling utama. Kalau ada 3 isu, yang paling nombor 1, top 1 lah. Kata orang kalau ada 3 ke 4 kan. So, masalah yang paling teratas sekali apa ni? Boleh tulis di ruangan chat.
Okey, sukar untuk mencuba dalam berkomunikasi bersama rakan atau pensyarah bila tak Arabiah kerana takut salah. Okey, maknanya dia punya tu takut salah Okey, khaufun minal khata', dipanggil khaufan minal khata'. Okey. Yang kedua, vocab, masalah mufradat. Banyak tak tahu. Okey. Yang ketiga itu daripada Miki Koko saya tak ingat tadi nama. Izzah, daripada Izzah. Maaf. Kemudian yang ketiga daripada Janatul, kalau tak ada baris tak tahu. Okey, tak boleh nak baca kalau tak ada baris. Sebab banyak kitab-kitab Turah, kitab-kitab daripada Azhar kan. Kitab-kitab daripada Ma'had ni, daripada Al-Azhar ni biasanya tak ada baris. Guru yang kena baca dengan ada baris. Bila dia baca barulah kita nak buat taktik ataupun kita nak buat tashkil kan. Okey. Kurang pendedahan tentang detail i'rab. Okey, kita belajar i'rab tetapi detail kepada i'rab. Itu kan Luqman maksudnya? Kita belajar i'rab dah tetapi pendedahan yang lebih lagi berkenaan dengan i'rab. Betul Saya nak confirmkan dulu dengan Luqman. Okey, betul. Baik. Kalau ada satu lagi ke yang lain pun lebih kurang lah masalah ni. Ada tak masalah yang lain daripada empat yang nyatakan ni? Takut salah, masalah perbendaharaan kata atau kosa kata, vocab. Ketiga pasal baris, sebab baris dengan i'rab ni dia ada kaitan, kan? Kalau kita mahir i'rab, maka kita mampu untuk baca apa? Nastati'an naqra' al-kutuba biduni tashkil, kan? Biduni tashkil nastati'an naqra'aha atau naqra'ahu. Keyakinan untuk bertutur ataupun confidence. Keyakinan untuk bertutur ni sebenarnya dia berkait dengan vocab. Semakin tinggi vocab, semakin tinggi keyakinan. Semakin rendah vocab kita, maka semakin luntur atau semakin pudar kita punya keyakinan. Setuju tak? Hal tuwafiqun ma'i? Saya tanya Muhammad Firdaus dan juga rakan-rakan lah, adik-adik sekalian. Keyakinan ni dia datang daripada vocab sebenarnya. Vocab lagi tinggi, keyakinan akan datang insyaAllah. Sebab tu bahasa Melayu kita yakin kan? Sebab vocab kita ada. Sebab tu kadang-kadang bahasa Inggeris kita lebih suka nak bercakap dalam bahasa Inggeris sebab kita ada vocab itu. Okay, setuju. Okay. Baik. Alright. Itu kalau ada lagi masalah yang ataupun isu selain daripada 5 yang dinyatakan ni, boleh nyatakan. Saya akan baca dari semasa ke semasa. InsyaAllah saya akan, selain daripada tengok slide, saya akan tengok kat setting lah. Chat nanti, chat box untuk saya entertain soalan-soalan. Kalau soalan-soalan boleh tanya terus, tak payah tunggu di akhir pembentangan. Baik. Saya nak share, ini saya bukan nak menunjuk-nunjuk kepada adik-adik. Saya rasa Ustazah Ilham, sewaktu dia menyambung master di USIM, ini juga yang saya kongsikan. Hadis surah, ataupun ini juga lah saya kongsikan di dalam kelas master Ustazah Ilham dulu. Kalau boleh tak percaya, boleh tanya Ustazah Ilham. Untuk kita nak beri semangat tasji'iyah kepada pensyarah-pensyarah ni, supaya mereka ni nak menyambung pula pengajian mereka, tidak hanya terhenti setakat fi marhalah bakalarius, walakin hum yuwasiluna dirasatahum fi marhala atau fi marhala doktorah atau alal aqal magister. Jadi saya tanya dalam gambar ni, madza tarawna fi hazis suwar? Apa yang saudara-saudari adik-adik dapat lihat daripada gambar ni? Boleh nyatakan di ruangan chat. Saya nak tengok pandangan-pandangan. Apa yang anda dapat perhatikan daripada gambar-gambar ini? Okey, Nafis kata menjelajah ke banyak negara. Lagi. Luqman kata nak banyak ilmu kena keluar menjelajah. Okey, ahsanta.
Nafis, ahsanta ya Luqman. Barakallahu fiik. Apa lagi? Saya nak dengar lagi, nak korek lagi daripada adik-adik ni. Sebab dia sesi online ni, dia kalau satu one way je, dia akan lepas ni dia mulalah biar je handphone dia on, komputer dia on, tapi dia akan buat kerja lain kan. Saya tak kisah nak buat multitask pun tak ada masalah. Tapi kalau ada two way communication ni, kita akan lebih seronok lah untuk kita berbengkel. Ada lagi tak? Siapa lagi nak tambah? Apa yang anda dapat lihat daripada gambar ini? Okay, Izzah kata cari pengalaman. Okay, good one. Kita ada 72 orang, 81 orang ni ramai lagi. Yang siapa yang tak ni lagi, ringan-ringankanlah tangan. Wahai keyboard warrior yang dihormati sekalian, ringankan tangan anda untuk memberikan respon. Madza tarawna fi atau min hadhihi surah? Madza tulahizun? Apa yang anda dapat daripada gambar ini? Sama ada secara tersirat ataupun tersurat. Okey, Aini kata Ustaz mendapat jemputan daripada pelbagai negara. Okey, itu yang tersurat lah. Kalau ada yang boleh keluarkan yang tersirat, memang power lah. Okey, tak apa. Sementara saya tunggu respon tu, saya nak beritahu. Ini adalah sebahagian daripada tempat-tempat di luar negara yang saya mendapat jemputan. Ana zurtu ila hadhi al-bilad da'watan li ilqa'i al-muhadarah bil lughatil arabiyyah. Itu saya punya point. Ke semua negara-negara yang disebutkan daripada Ireland, Saudi, Brunei, sehinggalah yang bawah-bawah ni, Qatar, Bangladesh, Mauritius. Dan semua tempat yang saya pergi ini adalah jemputan daripada mereka untuk saya memberikan perkongsian berkaitan bahasa Arab. Saya yang merupakan perkongsian dalam bahasa Inggeris dan sebagainya, saya tak letak dalam ni. Ini hanya negara-negara yang saya diminta untuk pergi ke sana kerana ada sedikit kelebihan rezeki yang Allah bagi, kebolehan dalam berbahasa Arab. Itu yang saya cakap. Seperti yang Firdaus kata tadi kan, kerana mahir berbahasa dan berilmu kita dihormati dan kita dirujuki. Dirujuki. Saya tak tahulah nama Melayu betul ke tak. Kita menjadi rujukan. Okey. Jadi tujuan saya rasa language department dan juga kelab tadi, kelab bahasa kan, Nadi Lughah menjemput saya tu nak bagi pelajar semangat. Kenapa perlu belajar bahasa Arab ni? Pelajar tak nampak benda-benda ni. Jadi saya nak bagi di belakang tabir. Dulu saya semuda umur-umur anda ni pun juga saya tak nampak perkara tersebut. Tetapi ada mentor-mentor saya yang memberikan semangat supaya memperkuatkan. Dia kata, Hamimi, law anta tawaddu atau turidu an tusafir ila al-bilad al-arabiyyah, ila al-iddat al-bilad, ila al-bilad adidah, fala budda an tuqawwi, fala budda taqwiyah lugha qudratika al-lughawiyah. Tak boleh tidak anda perlu menguatkan bahasa anda. Sekiranya bahasa anda tidak kuat, maka anda akan merasa rendah diri apabila pergi ke negara-negara ini. Sebab tadi kan kita rasa tak confident sebab tak ada vocab. Sebab tadi apabila yang disebut oleh siapa tadi, sukar mencuba, kata Nafis tadi kan, sebab takut salah. Sebab kita tak praktis. Ma indana ma ladaina al-mumarasah. Nahnu la numaris wala natakallam wala natahaddas. Sebab bila tak bercakap, macam mana kita nak tahu kita salah ke betul? Kan bila kita bercakap, kita akan bermula dengan kesalahan. Apabila kita ada kesalahan, kesalahan itu akan dibetulkan. Man yusahhih hadhihi al-akhta' al-muallimun. Kan? Jadi pesara-pesara al-muhadiruna wal-muallimuna sawfa yusahhihuna akhta'ana atau akhta'akum. Jadi dia akan, malahan kalau kita lihat, kalau kita salah, mana ada pesara kita ketawakan kita? Tak ada. Kita je yang rasakan bila kita salah, orang akan ejek kita. Padahal pensyarah-pensyarah ni sentiasa menunggu kita melakukan kesalahan untuk mereka perbaiki, untuk mereka betulkan. Sama juga macam kita tasmid Al-Quran. Adakah kita terus tasmid tu terus betul? Terus kita ingat? Tak kan? Kita akan bermula dengan ada sedikit ada gagap dulu, ada tertukarlah ayat.
Tapi bila kita punya muallim, orang yang check kita punya tasmih, bacaan kita, dia betulkan, maka apa yang dibetulkan akan kita ingat sampai bila-bila. Sama juga dengan bahasa. Apabila kita bermula, pasti kita akan bermula dengan vokal yang sedikit, ayat struktur ayat yang salah. Tapi kalau tak buat kesalahan, maka anda tidak akan mampu pergi kepada struktur ayat yang betul. Anda tak buat yang salah ni, anda tak akan sampai kepada vokal yang betul. Faham maksud saya? Jadi saya ambil gambar-gambar ni bukan saya tiada langsung niat untuk menunjuk, tetapi saya nak beritahu sini, kalau kita mahir berbahasa Arab, kita boleh menjelajah dan menguasai dunia. Menguasai di sini bukan menguasai daripada segi politik, tapi menguasai di sini kita boleh menyampaikan ilmu. Kerana apa yang kita sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ni adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sebab dulu orang memang kata nak pergi belajar sekolah agama ni, apalah anak dia nak jadi esok, nak kerja apa. Itu pemikiran orang-orang yang dulu. Okay? Tapi itu 60-an, 50-an. Tetapi 80-an, 90-an, tahun 2000 ni, dengan zaman kecerdasan buatan ataupun AI, Artificial Intelligence ni, kita tak boleh lagi berfikiran kolot seperti itu. Malah orang-orang hafiz Al-Quran, mereka dipandang tinggi di dalam masyarakat. Tetapi kalau anda mampu pula dalam bahasa Arab, anda akan ada dua kelebihan. Bukan sekadar boleh menghafaz Al-Quran, tapi boleh pula menyampaikan dalam bahasa Arab. Okay? Sebab tu orang-orang yang kerja di travel agency yang menjadi mutawif di Mekah dan Madinah, mereka ini kalau anda hanya mahir bidang-bidang agama, ada satu kelebihan, maka orang yang boleh berbahasa Arab ni dia terpaksa hire orang lain. Sama ada orang di Malaysia ataupun mursyid siyahi ataupun travel agents, daripada budak-budak yang belajar di Ummul Qura, di Riyadh, di Taibah, di Madinah untuk menjadi mutawif di sana. Tapi kalau pelajar-pelajar di Darul Quran ini, anda boleh mahir dua-dua tadi, ilmu agama pun kita kuasai dan bahasa Arab pun kita kuasai, maka dua orang yang di-hire ni akan menjadi seorang saja. Kalau anda di-interview untuk cari kerja esok, kalau 5 orang yang minta kerja sebagai travel agent punya supervisor ke contohnya, ada 5 calon, 5-5 ni katakan 5-5 hafal Al-Quran. So macam mana awak nak compete dengan 5-5 ni? Pastinya yang kalau anda ada bahasa Arab ni, dia akan menjadi nilai tambah. Pasti kalau saya jadi human resource, boss pada waktu tu, of course saya akan ambil calon yang boleh berbahasa Arab ni dengan baik. Kan? Sebab kita tengok pelajar-pelajar yang belajar di luar negara pun contohnya pun, bila balik ke Malaysia, tak boleh cakap bahasa Arab juga. Belajar dekat luar dah. Belajar dekat Mesir, belajar dekat Jordan, belajar dekat Shubra, belajar dekat Mansurah. Balik-balik dia bawa Amiyah. Tak ada, la yanfa'. Bila dia mereka power dalam Amiyah, tidak power dalam Fushah, maka apabila menulis mereka akan tersekat di situ. Kerana mereka tersekat dengan Amiyah tadi. Tapi kalau kita mahir Fushah, kemudian ditambah dengan Amiyah sebagai cara untuk kita bermuamalah dengan Arab di jalanan dan sebagainya, maka ia pasti akan menjadi kuat. Apabila anda telah sambung diploma di sini, kemudian nanti sambung degree contohnya di Mesir dan Jordan, ingatlah kata-kata saya nanti supaya anda bukan hanya bercampur dengan orang Malaysia saja, tapi bercampur dengan orang Arab untuk mendapatkan sakafah, talaqah dan juga salikah Arabiah itu, kita boleh dapat dia punya zauq ataupun dia punya kata orang penghayatan terhadap bahasa itu sendiri. Okey. Bila kita belajar dengan niat dan cara yang betul, Allah berkati rezeki kita. Okey, betul Luqman. Baik. Next, saya nak pergi kepada data. Data-data menunjukkan bahawa orang menyebut bahawa bahasa-bahasa yang paling mudah di dunia adalah bahasa Sepanyol, bahasa Afrika, bahasa French dan bahasa Romania. Ini bahasa yang dikira sebagai yang paling, the easiest language, ashalul lughat fil alam. Amma al-lugha allati kanat mawjudah fi mustawa al-mutawassit, bahasa yang dianggap sebagai peringkat pertengahan adalah bahasa Hindi, Rusia, Greek, Hebrew. Bahasa Israel, bahasa Yahudi tu kiranya bahasa yang pertengahan. Bahasa Turki tu dah nampak macam susah tu, sebenarnya adalah bahasa pertengahan. Malangnya mereka menyifatkan bahawa bahasa Arab ini terletak taqa' hadhihi lughati dhad fi murabba' fil qism
as'abil lughat fil alam. Bahasa yang paling sukar untuk difahami bersama dengan bahasa Jepun, bahasa Korea dan bahasa Cina. Walaupun kita boleh katakan segelintir remaja, kebanyakan daripada mereka sudah pun mahir berbahasa Korea kerana mereka banyak menonton K-drama ataupun J-drama, tetapi tetap mereka mengatakan bahawa bahasa ini adalah bahasa yang paling susah untuk dituturkan. Jadi kita nak buktikan pelajar-pelajar diploma, pelajar-pelajar Darul Quran ini, kita nak nyatakan bahawa bahasa Arab ini bukan bahasa yang tersusah. Kita nak buktikan kepada mereka bahawa bahasa Arab ini sebenarnya mampu duduk, kalau pun tidak di dalam tempat bahasa yang paling mudah, paling tidak dia adalah bahasa di peringkat pertengahan. Okey. Baik. Jadi kita lihat dalam satu internet minit, bukan minit jam kita ni, tapi dalam satu internet minit, inilah apa yang berlaku sekarang. Kalau anda adik-adik boleh lihat di sini, 2.4 juta Google, carian Google sedang berlaku. Mungkin daripada adik-adik yang ada yang tengah Google nama saya kan, Nur Hamimi Zainuddin kan, siapalah ni kan, agaknya kan. Ia akan termasuk juga dalam 2.4 bilion ini. Kita lihat saja 694,000 video sedang ditonton dalam 1 minit di YouTube. 347,000 tweet yang sedang berjalan di dalam Twitter. Okey, 10.4 juta viewing minutes di dalam Instagram. Okey, belum lagi 11,000 account fake ataupun account palsu yang dibuang oleh Mark Zuckerberg daripada Facebook. Dan yang paling sekarang ni latest adalah 22,831 lawatan ataupun carian berlaku di ChatGPT. Jadi ini bermaksud bahawa sebenarnya remaja-remaja ataupun anak-anak kita ni, mereka ini memang lahir dalam komposisi ataupun golongan Gen Alpha, Gen Beta, atau bukan Gen Z lagi dah, tapi mereka ni Gen Alpha, Generation Alpha dan Generation Beta yang sememangnya dah hidup dengan gadget dan memang teknologi. Jadi saya kira adik-adik sebenarnya mampu menggunakan bahan-bahan daripada sosial media ini untuk kita belajar bahasa Arab. Tetapi malangnya kita tidak meletakkan sosial media ini untuk mencari bahan dalam bahasa Arab, tetapi kita gunakan untuk mencari benda-benda yang viral, apa trend yang terkini. Itu yang saya kira sepatutnya kita ketepikan dan kita gunakan medium yang sama untuk mencari bahan-bahan dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, saya bagi tahu, saya suka tanya kepada pelajar-pelajar lah, saya tanya, berapa ramai daripada adik-adik yang ada akaun Facebook? Okey, boleh katakan 70%. 80% daripada adik-adik ni biasanya ada Facebook. Yang 20% ni tak ada sebab dia kata, wah ini semua dunia, ini semua lara ataupun mereka berubah daripada Facebook kepada Instagram lah. Ataupun Facebook pun tak ada, Instagram pun tak ada, tapi mereka ada TikTok. Okey, saya kata tak apa, settle. Soalan saya yang kedua, daripada sosial media yang anda ada ini, berapa ramai daripada adik-adik yang menggunakan sosial media ini dalam bahasa Arab? Bila saya tanya soalan yang kedua ni, masing-masing semua tertunduk. Semua tertunduk. Saya kata, lepas tu saya kata, kalau anda tak menggunakan dalam bahasa Arab, tetapi dalam masa yang sama, anda menyalahkan bi'ah. Anda mengatakan bahawa hum yalumun al-bi'ah. Okay? Menyalahkan bi'ah. Blame on the environment. Hum yakuluna anna al-bi'ata fi Malaysia al-bi'ah ghair salihah la, al-bi'ah ghair apa lagi? Ghair sahihah la. Kan? Bi'ah tak ada. Kena belajar kat negara Arab je barulah ada bi'ah. Sedangkan saya tanya dengan mereka, bi'ah yang awak ada ni dalam bulatan yang besar ni, berapa ramai yang guna dalam bahasa Arab? None. Tak ada orang pun. Jadi bagaimana yang bi'ah yang anda katakan tu? Sedangkan anda tengok kalau di sini, Facebook, kan, kalau kita tengok dalam bahasa Arab ni, saya tunjuk dengan pelajar-pelajar, mereka rasa janggal pula. Alamak, dekat sini ada apa? Al-Asdiqa, okey, friend, boleh faham? Ni, safhatuka wa malafatuka syakhsiyah. Apa Alamak.
Kalau kat sini, kalau English, apa saya pun dah tak ingat dah kalau bahasa Inggeris apa biasa dia kat sini. Sebab saya dah gunakan Facebook dalam bahasa Arab ni sejak 2011 lagi. Jadi saya tak rasa janggal. Saya rasa janggal pula bila Facebook ni ditulis dalam bahasa Inggeris. Sebab saya dah biasa dah. Bima tufakkir ya Nur Hamidi. Video bas mubashir. Surah video. Syu'ur, nasyat. So kalau orang nak ada buat post kat sini, kita nampak kat sini kan, oh 4S, 4 sin, maknanya 4 saat. Maknanya 4 jam yang lalu. Lepas tu bawah ni macam mana kita tengok, oh kalau like ajabani, kalau nak komen ta'liq, kalau nak share musyarakah. Oh dah ada orang, 2 orang komen, dia gunakan musanna kat sini, ta'liqan. Lepas tu ni art mazid minat ta'liqat, apa show details of the comment. Kan, lepas tu kita tengok kat sini, oh Mansur, dia punya post daripada Wan ni. So ini yang, so kat bawah ni terdapat uktub ta'liqan, please write your comment. Mungkin pada minggu pertama anda akan merasa kekok dengan tulisan ini, tetapi bila dah lama ia akan sebati menjadi salah satu daripada anda punya bi'ah yang selalu kita salah-salahkan tu, yang kita selalu kata kita menyalahkan bi'ah, padahal kita yang tidak mencipta bi'ah itu sendiri. Dan fa'lam, ketahuilah adik-adik sekalian bahawa bi'ah ni, al-bi'atu lan ta'tiya ilaikum. Lan saya gunakan harfun nasab. Lan, bi'ah ini tak akan datang kepada adik-adik. Dia bergolek-golek datang kat kita, tak akan. Walakinna nahnu alladhina nabhathu wa nasna'uha. Nabhas anha wa nasna'uha. Tetapi kitalah yang mencari bi'ah dan kitalah yang mencipta bi'ah tersebut. Kita tak ada vocab sebab kita tak gunakan benda yang kita tengok hari-hari, TikTok kita Instagram, dalam Facebook ni, dalam bahasa Arab. Bila dah tengok hari-hari, saya dah tak ada masalah dah. Saya tengok dalam bahasa Inggeris pula yang akan jadi, saya rasa pelik lah. Bahas di Facebook, carian di Facebook. Okay, dapat saya punya point ni? Yang pertama, pasal bi'ah sebab adik-adik menyebut tadi kan, berkenaan dengan masalah vocab yang tak ada tadi kan. Yang kedua, contohnya Waze saya tunjuk Waze kan. Ramai orang guna Google Map, ramai orang guna Waze, tetapi berapa ramai orang gunakan Waze ni dalam bahasa Arab? Masing-masing. Saya pergi minggu lepas sekolah mendengar kebangsaan segambut di SMKA. Saya tanya Ustazah bahasa Arab, berapa ramai Ustazah guna Waze dalam bahasa Arab? Tak ada. Ini pun nasib baik tak bersemuka. Kalau bersemuka, saya tanya juga pensyarah-pensyarah bahasa Arab di Darul Quran ni, berapa ramai guna Waze dalam bahasa Arab? Mungkin jawapannya tak ada juga. Kalau tahun 2020 dulu saya pergi, memang tak ada pun. So macam mana kita nak menunjukkan role model kepada anak murid kita bahawa kita boleh menunjukkan bi'ah dalam bahasa Arab? So saya tunjuk contoh kat sini, contohnya saya gunakan Waze ni, contohnya saya guna nak balik rumah lah هيا فلنمضي في الطريق. Kata, hayya falnamdi fit tariq. Kan? Okey, apa kalau bahasa Inggeris biasa Waze cakap apa? Okay, let's go. Kan? Sebab dalam Waze ni, dia akan menunjukkan kat kita nanti kan, after 200 meters, turn right kan. Tapi dia tunjuk dalam bahasa Arab ni, ba'da mi'atain meter, in atif yasaran, in atif yaminan. Kalau nak cakap dekat roundabout, macam mana? Dalam bahasa Arab, ba'da 800 meter, inda dawar, ittakhidh makhrajan thalith. Saya dah boleh tiru dah suara Waze ni sebab hari-hari dengar, balik rumah 30 minit pergi, 30 minit datang, memang wajib Waze ni akan cerita kat saya dalam bahasa Arab. Hari-hari dengar, in atif yasaran, in atif yaminan. Kalau turn, itu turn. Kalau rapat je, dia akan guna ilzamil yamin, ilzamil yasar. So kalau nak tunjuk ada construction dekat depan, ada speed trap, ada tol, ada accident, macam mana, Waze ni akan tunjuk kita pada hari-hari. Kita tak akan mungkin tersesat menggunakan Waze bahasa Arab. Sebab kalau anda tidak faham apa yang disebut oleh Waze pun, at least jalan itu akan tunjuk kan. Jadi kita tak akan tersesat. Okay. Jadi tujuan saya nak share ni supaya nak menyedarkan kepada adik-adik
vocab tu dia takkan datang sendiri. Kita boleh gunakan dia dengan meletakkan apa yang kita lalui hari-hari dengan dalam bahasa Arab. Google kita kan, dalam phone kita, Google, kita guna Chrome tu. Kenapa tak tukar bahasa Arab? Kan? Kita punya setting telefon, kenapa tak tukar bahasa Arab? Kan? Benda tu akan menjadikan, dia lah akan menjadi bi'ah kepada kita sebenarnya. Bi'ah, walaupun orang kata bi'ah mustana'ah ataupun dia artificial environment, tapi dia mampu untuk sebenarnya mencorakkan kita punya. Sebab kita hari-hari kita tengok, maka kita akan terbiasa dengan vocab tersebut. Okay. So kalau kita tengok data yang live, saya selalu gunakan Worldometers ni untuk melihat data live data lah. Okay. Dia kat sini dia tunjuk worldometer.info. Okay. Okay. Kalau anda tengok ini data yang live populasi dunia, nampak ke? Saya pun tak tahu ini bilion ke bukan bilion lagi ni, trilion ke apa ni. Banyak sangat kosong ni sampai 9. Tengok. Ini yang lahir hari ni. Hari ni je orang lahir 102 juta. Orang yang baru lahir, baby nampak tu, bergerak banyak. Ni tahun ni, ni tahun ni. Hari ni je baby yang lahir, termasuk di hospital di KKB sana, 174,000 anak yang sedang lahir. Tapi kita jangan lupa, walaupun 174,000 lahir, 46 juta sedang mati hari ni. Nampak laju tak? Tapi nampak macam lahir ni lagi laju daripada mati 174 lahir, tapi 78,000 sedang mati hari ni. Aksiden lah, kan, ada penyakit lah, sakit tua lah, mati dalam keadaan macam-macam lah. Okay, tapi bukan ini yang saya nak bawa. Yang saya nak bawa adalah society and media. Adik-adik boleh lihat dalam society and media, buku yang baru diterbitkan tahun ini, nampak? Hampir tidak bergerak. 2,130,075. Tapi newspaper yang bergerak, laju pula. TV yang dijual hari ni, kemudian telefon yang dijual hari ni saja nampak laju, lebih laju macam newspaper ni. Tapi dia ni lagi laju. Kan? Lepas tu duit yang dibelanjakan untuk membeli games, bukan hanya video game konsol macam PS5 dan sebagainya, tapi game-game yang ada di Google Play ataupun di iOS. Ini adalah duit yang kita semua laburkan. Dan pengguna internet di dunia ni, hari ni saja tengok pengguna internet baru, email yang baru dihantar hari ni, blog yang ditulis, Twitter yang dihantar pada hari ni, dan carian Google yang sedang berlaku hari ni. Tapi buku tadi masih kekal dekat sini. Oh, dah naik dah tadi. 80 dah. Tadi 70 berapa? 75 81. Buku yang terbit dah. Slow, tapi yang ni agak laju. Sebab tu kita lihat pembelajaran bahasa Arab ini, orang tidak lagi bergantung kepada buku semata-mata. Walaupun kita kata bahasa Arab ni, tak boleh Ustaz, mesti ada talaki, bertemu lutut. Ya, saya akui itu adalah pembelajaran yang memang efektif. Tapi kita kena lihat, ini adalah data. Data tidak pernah menipu kita. Jadi kita perlu memperbagaikan cara, bukan hanya pengajaran untuk pensyarah-pensyarah, tapi adik-adik, cara untuk belajar bahasa Arab ni, jangan hanya lagi tertumpu kepada ni, buku. Walaupun dalam surah Al-Alaq itu, Allamal insana ma la ya'lam, allama bil qalam kan. Tapi qalam itu kita perlu terjemahkan dalam mengikut zamannya. Jadi qalam sekarang ni kita tengok inilah dia qalam yang dipanggil sekarang. Bukan lagi tertakluk kepada maksud buku saja. Tapi termasuk juga bahan-bahan yang ada di dalam phone kita, sosial media kita. Kita tumpukan juga kepada Al-Quran dan juga kepada pembelajaran bahasa Arab. Okay, so saya tutup dulu Worldometers ni. Adik-adik boleh nak tengok data live, boleh gunakan worldometers.info ni. Baik, ada yang berkata, qalu miskin. Miskin ni bukan membawa maksud miskin bukan papa kedana, tetapi miskin ini membawa maksud kesian. Miskin, man la ya'rifu al-injiliziyata. Ada orang kata kesian mereka yang tak mampu memahami bahasa Inggeris. Qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi kalamin nas. Kenapa?
Kata mereka orang yang tak faham bahasa Inggeris ni, qad yuwajihu. Apabila masuk qad di dalam fi'il mudhari' ni maksudnya dia membawa kadang-kadang ataupun boleh jadi. Boleh jadi mereka ini akan menghadapi kesulitan, kepayahan dalam nak memahami kalamin nas, memahami kata-kata manusia. Tapi adik ni, siapa ni, Harry Potter ni, Harry Potter ni pula kata, aku kata pula, miskin man la ya'riful arabiyyata. Lebih malang lagi mereka yang tak memahami bahasa Arab. Qad yuwajihu su'ubatan fi fahmi alami rabbin nas. Lebih miskin, lebih kesian lagi mereka yang tak memahami bahasa Arab, kerana mereka akan menghadapi kesulitan dalam memahami kata-kata Tuhan manusia, kata-kata Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik pilih. Kalau orang kata demo ni sial, dia kata kan, kesian tak faham bahasa Inggeris, dia kata kesian tak faham bahasa Inggeris, susah nanti nak hidup tak global lah. Tapi kita boleh kata dengan bangganya, lebih kesian lagi kalau kita tak faham bahasa Arab. Apatah lagi kalau kita menghafal Al-Quran tapi kita tak tahu makna apa yang kita baca. Lebih rugi lagi kerana kita tidak mampu memahami. Kita tahu tajwidnya, kita tahu tarannumnya, kita tahu qiraatnya, qiraat sab'ah, qiraat asyarah, kita tahu cara-cara dibaca oleh Hafs an Asim, kita baca Warsh an Nafi', Qalun an Nafi', kita tahu bacaan Haffash, tetapi kita tak tahu maksud apa yang kita baca. Bagi saya itu adalah satu perkara yang agak malam bagi kita lah. Okay. Baik, jadi saya nak ajak adik-adik ni boleh guna Kahoot tak? Saya tak pasti. Ada yang boleh bawa phone ke apa, boleh guna tak? Kalau tak boleh, kita skip yang untuk Kahoot ni. Kalau boleh, kita nak test untuk Kahoot sekejap. Boleh bagi respon tak? Boleh. Boleh. Boleh maknanya semua boleh Okey, kalau boleh, kita pergi Kahoot, masuk kahoot.it, guna phone ataupun laptop masing-masing. Kita punya game pin hari ini adalah 5980809. Silakan. Okey, kita ada 14. Lagi siapa lagi nak join? Saya tak nak masuk lama sangat. Kalau yang mana dah ada, kita kira bagi 10 saat lah. Siapa yang dapat join, kita join lah. Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, yang mana yang share ni boleh share Kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada 10 soalan saja berkaitan bahasa Arab. Soal al-awwal, soalan yang pertama. Ma muradif khasarah? Apakah dia perkataan sama maksud dengan khasarah? Isti'jal,
radi'ah, ribhun ataupun fukdan. Muradif maksudnya sama maksud. Okey, jawapan yang betul adalah fukdan. Fukdan atau khasarah maksudnya apa dalam suratul As, innal insana lafi khusri atau khasarah bermaksud kerugian. Fukdan ataupun kehilangan. Okay, tahniah kepada adik Najwa, Azunyan, Shu dan Nur dan D. Walaupun kosong, okay, kat situ. Dua je yang betul tadi kan. وننتقل إلى السؤال الثاني. soalan yang kedua, ما مرادف فعل مثل يمثل. يمثل. Okey, ramai dah belajar adawat tashbih kan. Syabbaha, yushabbihu kan. Biasa kita guna tashbih ni guna kaf kan. Seperti. Tapi yumathilu dan yushabbihu juga adalah adawat tashbih. Okey, Azunyan. Dah potong Najwa dah tapi Siti Aisyah USS ni dan juga Akil mengejar. Kita tengok siapa yang hero dan heroin di hujung nanti. Soalan yang ketiga, as-su'al tsalits, ma muradif yaqdi. Qada yaqdi. Fi'il mudhari'. Qada yaqdi. Okey, yaqdi Yaqdi ni maksudnya menunaikan ataupun memenuhi. Kaifa taqdi waqtakal faragh. Okey, bagaimana anda memenuhi masa kosong atau masa senggang anda, masa lapang. Okey. Memang yamla ni mengisi juga tapi bukan mengisi masa. Yamla ni mengisi borang, memenuhkan ruang, tapi memenuhi masa dipanggil qada yaqdi ataupun adda yuaddi. Okey, USS dah naik ke atas dah, Najwa makin menurun, Nuha mengejar, Akil pun nak cuba naik ke atas. Kita pergi kepada soalan yang keempat, soal rabi'. Apakah muradif? Sama maksud dengan perkataan qimatun, bukannya qayyimah tapi qimah. Dalam surah Al-Baqarah tu fiha kutubun qayyimah. Qayyimah ni qimatun. Sebab tu saya tak letak kat situ sabdu kepada atas ya. Qimatun bermaksud nilai ataupun jaudah. Jadi adik-adik, sambil kita bermain kahut ni, saya nak ingatkan, kita belajar bahasa Arab ni tidak boleh tidak. Kita punya sidekick ataupun kembar kita. Siapa kembar kita? Twin kita siapa? Twin ataupun kembar kita adalah kamus. Sebab tu dalam kelas kadang-kadang saya tanya dengan pelajar-pelajar apakah maksud perkataan ini. Kebanyakan dia pelajar mesti dia tengok atas. Kan? Dia fikir kan. Dia fikir seolah-olah jawapan tu ada dekat ceiling kelas tu. Padahal jawapan tu tak akan ada dekat atas, tak ada dekat awan, tapi ada dalam kamus. Tapi pelajar-pelajar ni dia hebat, jadi dia seolah-olah kamus tu dah ada dalam jiwa, dalam dada dia. Kan? Macam Al-Quran kadang-kadang kita bawa Al-Quran tu, tapi kita lupa kita punya kompas, kita punya marajak ataupun rujukan kita dalam bahasa Arab adalah kamus. Kalau tak bawa kamus tu pun, kalau ada handphone, boleh jadikan handphone kita sebagai kamus bergerak untuk kita mencari maksud. Okay. Baik, next. USS ni kat atas lagi ni. Siap keluar api lagi ni. Okay, come on. Boleh tak kita kalahkan USS ni? Jom kita kalahkan dia. Next, soal khamis. Ma muradif kalimah al-mustaqim?
Okey. Dalam tafsir Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf, okey, karangan Imam Az-Zamakhsyari, dalam mentafsirkan ayat yang kedua, ketiga, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6. Dia mengatakan ihdinas siratal mustaqim ini adalah sirat Al-Hanif. Al-Hanif, jalan yang lurus ni adalah Al-Hanif. Jadi sama maksud dengan Al-Mustaqim di sini adalah Al-Hanif. Okay, USS masih di atas. Okay, jom. Saya cabar adik-adik yang lain ni untuk kita turunkan USS ni ke bawah. Cabaran pressure untuk USS tu. Soalan sadis, soalan yang ke-6. Madiddu, tadi muradif, sama maksud ini lawan pada kalimah ijabiyah. Ijabiyah ni maksudnya positif. Okey, lawan kepada kalimah ijabiyah adalah salbiyah, bermaksud negatif. Bukannya fadilah, bukan lawannya batil, dan bukan lawannya mahinah ataupun muhinah. Ni USS masih di atas. Oh, hebat USS ni tak tahulah dia pernah duduk tak. USS ni pernah duduk kuis ni ke? Pernah jawab kuis ni? Macam betul je semua? Alhamdulillah, hebat. Ahsan. Tak tahu lelaki ke perempuan, saya baca ahsan. Mungkin ahsanta, mungkin ahsanti, sebab tak tahu jantina kan. Next, as-soalus sabi'. Ayyin as-sifata. Keluarkan sifat daripada ayat ini. Bana al-muhandisu al-aimarata al-aliyata. Jurutera itu membina sebuah bangunan yang tinggi. Okey, Alhamdulillah, pelajar Al-Quran ni hebat. Semua tahu sifat adalah al-aliyah, bangunan yang tinggi. Ada juga yang jawab imarah. Imarah tu adalah mausuf. Okey. Soalan yang seterusnya. USS masih ke atas. Ayuh, kita turunkan dia. Ayuh. Soal thamin. Ayin as-sifata at-talibat at-tayyibat yuraji'na ad-durusa kulla yawmin. Mana sifat kat sini? Adakah durus? Adakah talibat? Adakah yuraji'na? Ataupun adakah at-tayyibat? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya rasa untuk sifat ni, untuk na'at ni, pelajar-pelajar dah kuasai, pelajar-pelajar diploma. Tahniah semua, ahsantum. Good. Saya bagi thumbs up. Ada juga yang jawab durus. Durus ni apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Masya Allah. Apakah yang terjadi kepada USS? Sama ada dia lambat jawab ataupun dia salah jawab. Tatah yang jawab tadi Ad-Durus tu dia Tapi kat sini kita bukan nak tengok siapa betul siapa salah. Sebab kalau kita cakap siapa betul siapa salah, sebab tu yang disebut oleh siapa tadi? Kata Nafis tadi kan. Bila kita highlight dia punya kesalahan, pelajar akan jadi moral down dan dia tak nak mencuba lagi. Tapi kita katakan kepada pelajar-pelajar ni, cuba lagi, kesalahan yang kita buat ni kita boleh perbaiki dalam ayat-ayat yang akan datang ataupun dalam ayat-ayat yang lain nanti. Itu lebih baik lagi, pelajar lebih suka macam tu, kan? Okay, soal tasi', soalan yang ke-9 ni. Ayin mausuf, rakibtu at-ta'irati al-kabirata al-mukhtalifata athna as-safari. Okey. Ramai yang betul at-ta'irat, tapi ada juga yang jawab al-mukhtalifah. Adik-adik dah terkeliru kat sini Tadi dah banyak keluarkan sifat, tapi kat sini dia minta keluarkan mausuf. Kan?
Mausuf. Jadi mausuf kat sini adalah siapa yang mempunyai sifat-sifat besar dan juga pelbagai ni. Ni at-ta'irat ataupun kapal terbang ni. Maka di sini jawapannya adalah at-ta'irat. Tahniah USS, anda cuba mengekalkan. Okey USS, mohon naik semula ke tingkat nombor 1. Silakan. Soalan yang terakhir. Ayin as-sifata al-muhamiyan, al-mutahammisan, yusa'idani, al-muhtajina. Okey, mutahammisan. Ini pun sama juga tadi. Bila soalan yang ke-9 tadi kita keluarkan mausuf, soalan ke-10 saya tukar untuk keluarkan sifat semula. Jadi dia dah terconfuse, dia keluarkan mausuf pula dekat sini. Okey. Ataupun muhtajina. Ada yang jawab muhtajina ni, muhtajin ni orang yang orang yang memerlukan, yang mempunyai hajat. Tapi di sini sifatnya adalah mutahammisan sebab ada sifat kepada al-muhamiyan. Ini bukan sifat. Jadi saya ucapkan tahniah kepada podium hari ini nombor 3 Siti Aisyah Ahsanti ya ukhti. Yang kedua Mai ni saya perempuan Al-Ukhti Mai. Dan juara kita, beri tepuk tangan sikit kepada Azunian. Azunian ni lelaki ke perempuan? Perempuan kot. Maka Syekh USS tadi dan juga seorang lagi tadi jatuh ke tempat yang keempat dan kelima. Boleh screenshot, masukkan dalam Instagram masing-masing. Jadi adik-adik, siapa-siapa yang nak try lagi jawab exam pula, jawab kuis ini, anda boleh type saja di Kahoot nanti Al-Lughatul Arabiyah, Lughatul Quran. Mainlah game ni sampai anda betul semua. Ataupun boleh tengok kuis-kuis bahasa Arab lain saya di Kahoot, type je Kahoot ni, type Hamimi, anda boleh main game-game yang lain lah. Alright, kita tutup dulu Kahoot kita. Tahniah kepada semua. Hari ni tak ada hadiah lah, sebab kita buat secara online kan. Boleh minta nanti dengan Ustazah Siti Ilham nanti, boleh claim dengan beliau. Baik, jadi kita kena lihat sebenarnya kita punya motivasi apa yang disebut oleh adik-adik tadi. Kita belajar bahasa Arab ni dia melibatkan faktor luaran dan juga dalaman. Apa-apa yang adik belajar di DQ ini adalah faktor luaran sebenarnya, kerana dia melibatkan matlamat. Okay, di dalam DQ ni belajar bahasa Arab kita ada matlamat, kita ada muqarrar atau persukatan, kita ada kaedah pengajaran yang dijalankan oleh pensyarah-pensyarah dan juga guru, dan juga ada penilaian, ada exam. Tapi dalam masa sama kita perlu lihat kepada sikap, motivasi dan persepsi adik-adik. Faktor dalaman yang perlu kita perbaiki. Jadi dalam talk saya hari ini, saya nak lebih tertumpu kepada sikap, motivasi dan persepsi. Kerana kalau sikap adik-adik baik terhadap bahasa Arab, ada motivasi yang menggalakkan kita, macam tadi saya kata boleh menjelajah ke luar negara, boleh berkongsi dengan orang-orang di luar negara kan. Itu akan menjadikan ia satu motivasi untuk kita belajar bahasa Arab ni. Dan persepsi ataupun dipanggil sebagai al-intiba. Persepsi kita terhadap bahasa Arab ni kita rasa macam susah, kita rasa macam sangat detail, nak kena belajar mujarrad lah, mazid lah, ada fi'il sudasi, rubai, khumasi, sudasi, nak kena belajar masdar ghair sudasi lain, masdar sudasi lain. Persepsi inilah yang sangat-sangat kadang-kadang memainkan peranan yang penting untuk menentukan bahawa kita ni minat nak belajar ataupun tidak. So kalau kita boleh baiki ketiga-tiga ni, sikap, motivasi, persepsi, dia akan membantu faktor luaran yang kita dapat di DQ itu. Okey? Dan nanti kita akan lihat bila ini baik, maka dia akan menghasilkan corak pembelajaran yang baik dan dia akan menatijahkan penguasaan kemahiran berbahasa dan ilmu-ilmu asas bahasa Arab. Okey? Ini secara teorinya lah. Okey. Jadi saya nak bawa satu video
berkenaan dengan corak pembelajaran alaf ataupun abad yang ke-21 ni? Baik, daripada dalam video ini dikatakan tadi, dunia di luar sana sangat dinamik. Okay? Tapi corak pembelajaran kita di universiti, di sekolah masih lagi dalam cara yang lama. Okey, bukan kita tidak menidakkan corak pembelajaran sekarang, tapi dia tidak selari dengan apa yang dunia di luar sana mahukan. Ya, kalau orang kata alah belajar ni bukan share, belajar ni bukan untuk nak cari kerja, share untuk kita dapat ibadah, betul. Tetapi bukankah kita punya sumbangan kepada masyarakat di luar sana juga dianggap sebagai satu ibadah? Jadi kalau anda selepas dah bergraduasi nanti, dah selesai dapat diploma, mungkin ada nak sambung ke peringkat degree, kita kena fikirkan apakah manfaat yang kita nak bawa kepada masyarakat. Bukan hanya tertakluk kepada kita keluar nanti kita kata nak jadi imam, nak jadi imam tarawih dan sebagainya, tapi kita kena bawa nilai yang lebih daripada itu. Kita menjadi seorang hufaz yang profesional, yang boleh memberikan boleh memberikan impak kepada masyarakat di luar sana. Kerana percayalah adik-adik, masyarakat kita di luar sana itu sangat dahagakan ilmu dan juga kepakaran adik-adik ini untuk mendambakan bakti kita untuk kita sampaikan kepada mereka. Mereka sangat-sangat mahukan bimbingan daripada orang-orang yang belajar agama ni, orang-orang yang mampu menghafal Al-Quran, apatah lagi kita boleh menyampaikan isi kandungan Al-Quran itu sendiri kepada masyarakat. Okay? Kalau tadi dilihat dalam video ini, ada pekerjaan-pekerjaan sekarang ni, banyak daripada pekerjaan sekarang tidak wujud pada tahun 2023 ataupun 10 tahun yang lalu pekerjaan ini tidak wujud. Tetapi pekerjaan ini mula wujud apabila adanya internet. Salah satu pekerjaan yang saya lihat di Jobstreet adalah social media analyst. Okay, mereka ni akan menganalisa bahan-bahan di dalam social media untuk tujuan bisnes, untuk tujuan kajian, untuk tujuan untuk mempertingkatkan jualan produk masing-masing. Jadi social media analyst ini, adik-adik, penganalisa media sosial ini, gaji-gaji mereka bukannya kaleng-kaleng. Gaji mereka ni saya tengok 4,500. Adik-adik bayangkan, adik-adik dah bergraduasi nanti, adik-adik menjadi social media analyst ataupun pakar penganalisa social media, adik-adik dapat gaji fresh graduate 4,500. Bayangkan kan. Apatah lagi kalau kita ada kelebihan hafal Al-Quran ni akan menjadikan nilai tambah. Adik-adik tu lebih baik lagi,
Dan kalau boleh berbahasa Arab, maka kita boleh mempelbagaikan kita punya output kita. Kita boleh menganalisa bukan saja bahan-bahan dalam sosial media dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, tetapi sosial media daripada negara Arab pun kita boleh kuasai juga. So saya rasa 4,500 tu kita boleh demand lagi harga pergi kepada 5,000 ataupun 6,000 sebab kita ada kepakaran tersebut. Betul tak? Why not? Kan? So daripada sekarang ni adik-adik boleh tally kan, halakan apa yang kita belajar sekarang ni, kita pergi ke arah itu supaya ia dapat menjadi menukar kita punya sikap, menukar kita punya persepsi dan memberikan kita motivasi untuk kita belajar bahasa Arab ni dengan lebih baik lagi. Sebab kita rasakan bahawa kalau ada fikir belajar bahasa Arab ni, alah apa guna kan, besok kerja cakap Melayu juga. Maknanya adik-adik punya sikap atau persepsi masih tak betul lagi. Tak ikut lagi apa yang saya sebutkan dalam video ini. Baik, so sekarang ni kita tak tahu pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar kita di DQ ni bila mereka belajar kan, apa yang mereka belajar, kenapa mereka belajar, di mana mereka belajar, ada yang belajar siang, ada yang belajar malam kan, bukan macam dulu lagi lah. Pelajar-pelajar kita ni dia bukan hanya mencari ilmu daripada pensyarah guru saja, tapi mereka mula mencari maklumat-maklumat daripada website yang lain, ChatGPT lah, pergi kepada Wikipedia, YouTube, Midjourney lah, pergi kepada Discord lah. Banyak sekarang ni sumber-sumber ilmu, tetapi kita perlu pastikan ianya sahih dan ia mempunyai sumber. Jangan hanya kita menyebarkan maklumat, dapat sesuatu maklumat tak sabar untuk forward kepada orang lain. Kena hati-hati dan sebut. Pastikan ia adalah sahih. Kalau tidak, tak payah kongsi. Jangan gata-gata tangan nak forward ilmu, informasi tanpa kita semak dulu dia punya keaslian, kesahihan maklumat tersebut. Okay, ini pembelajaran abad ke-21. Saya tak nak pergi pada abad ke-21, tapi penumpuan saya kepada abad ke-21, kita perlu ambil pemahiran, pemikiran aras tinggi yang bersifat praktikal, berkumpulan komuniti, dan kita belajar untuk kehidupan. Bukan belajar untuk lulus kat sekolah saja, lulus di universiti, lulus di Darul Quran saja, tapi kita nak belajar untuk kehidupan kita. Okay? Jadi saya nak bawa beberapa contoh hari ini kenapa kita perlu belajar bahasa Arab. Kalau kita lihat dalam suratul Fatihah, kerana surah Fatihah ini adalah surah yang wajib kita baca dalam solat. Kalau kita tak baca, dia jadi batal solat kita kerana dia adalah rukun. Jadi kalau kita lihat kepada qiraah, bacaan kepada ayat Maliki Yaumiddin, kita boleh baca dengan Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin. Jadi masyarakat biasanya bila saya mengajar bahasa Arab untuk orang dewasa ataupun untuk orang awam, soalan yang common ataupun soalan yang biasa ditanyakan kepada kita adalah, Ustaz, bila bulan puasa lah, biasa bulan puasa kami akan dengar imam-imam hafiz ni dia baca Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin. Jadi soalannya, adakah bacaan tersebut sahih? Jadi kita menerangkan daripada sudut qiraah, kita katakan Maliki dan Maliki juga dibaca oleh Hafs an Asim dan daripada riwayat lain membaca dengan Maliki Yaumiddin. Tapi mereka yang di dalam Al-Quran dan Sunnah, di dalam bidang Quran dan Sunnah hanya boleh menjawab setakat itu saja. Tapi adik-adik, dalam ilmu bahasa Arab kita boleh menjawab bukan hanya soalan mata dan madha. Tetapi kita boleh jawab soalan limadha. Kenapa boleh baca Maliki dan Maliki itu? Jadi kita boleh menerangkan daripada sudut bahasa, kita katakan bahawa Maliki membawa maksud sahib ataupun yang menguasai, yang mempunyai, menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Manakala kalau kita baca dengan satu harakat, Maliki Yaumiddin membawa maksud Malik ataupun Raja. Raja hari pembalasan dan yang memiliki hari pembalasan adalah dua maksud yang sama, merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita boleh sampaikan begini kepada masyarakat kita, pastilah mereka akan merasa lebih tenang. Mereka akan merasa lebih mudah mereka nak khusyuk dalam solat, kerana kata Imam Ghazali dan juga Syekh Yusuf Al-Qardawi rahimahumullah,
salah satu daripada kunci untuk kita khusyuk dalam solat ini adalah apa dia? Yatadabbaruna ma'ani al-ayatil Quraniyah. Mereka mentadabbur dan memahami ayat-ayat Quran yang mereka baca di dalam solat. Jadi dia tidak tertakluk kepada ayat Al-Quran saja, tetapi ke semua selawat-selawat, zikir-zikir yang kita bacakan dalam Al-Quran. Subhana rabbiyal a'la bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita tahu maksudnya, maka kita akan tahu, akan lebih menambahkan kehusyukan kita dalam solat. Okay? Soalan kedua yang biasa ditanyakan dalam surah Al-Fatihah juga adalah, orang ramai ataupun orang awam ni akan bertanya, dalam bahasa Arab ini jumlah fi'liyah, ada kriteria jumlah fi'liyah. Kalau dalam bahasa-bahasa lain biasanya tak ada jumlah ismiyah dan fi'liyah, hanya ada dalam bahasa Arab saja. Kan kita pun jawab betul-betul ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah, dan bahasa Arab ini lebih khusus dalam jumlah fi'liyah lah. Tapi Ustaz, saya nak tanya juga, kalau bahasa Arab ini lebih tertumpu kepada jumlah fi'liyah ataupun banyak dia punya pengkhususannya kepada jumlah fi'liyah, kenapa dalam suratul Fatihah ni tidak dibaca na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Kan, kenapa nak kena baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bukan ke bahasa Arab ni dia lebih mengutamakan jumlah fi'liyah? Okey. Jadi kalau kita hafal Al-Quran tanpa mengetahui dia punya kenapa kita baca begitu, maka dia akan, kita kata wallahu a'lam lah. Tapi kalau kita mengambil manfaat daripada bahasa Arab, kenapa kita perlu kuasai bahasa Arab, maka kita boleh menjawab di sini iyyaka na'budu atau na'budu iyyaka, maksudnya sangat-sangat berbeza. Kalau kita baca na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, bermaksud kami menyembah hanya padamu. Kalau kita kata kami menyembah hanya padamu, dalam masa yang sama juga kami menyembah yang lain juga. Nampak? Bahaya kan? Wa nasta'inu iyyaka, dan kami memohon pertolongan hanya padamu. Tapi dalam masa sama kami mohon pertolongan daripada yang lain. Nampak? Tapi kalau kita katakan iyyaka na'budu, memang dah takhsis kat situ. Ini dalam bab balaghah dipanggil at-taqdim wa at-ta'khir. Maksudnya, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah ya Allah kami menyembah. Maksud kami tidak menyembah kepada yang lain. Wa nasta'inu iyyaka wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Kami tidak akan memohon pertolongan daripada yang lain selain daripada ya Allah. Kalau kita boleh semayang dalam keadaan kita ingat begitu, pastilah dia akan menjadikan solat kita lebih khusyuk. Tak adalah dalam solat kita fikir dewan makan nasi dah habis ke belum, kelas pukul 2 kan dah start ke, kunci almari hilang mana aku letak. Banyak orang cari kunci lah, cari benda dalam solat kan. Tapi kalau kita boleh tadabbur dan kita boleh menghayati level macam ini dalam solat kita, yang 17 rakaat, berapa rakaat kalau yang dalam Quran ni semayang banyak rakaat kan, campur-campur solat sunat kan, berapa rakaat kan, ada yang 20, 30, banyak rakaat harian. Kita bukan hanya jadikan Fatihah ni sebagai rutin untuk kita solat saja, tapi kita boleh pergi sampai tara tu, sampai kita boleh ingat takdim wa takhir. Okey? Itulah saya cakap tadi, tidak dapat kita rungkaikan benda ini kecuali dengan kita menguasai bahasa Arab dengan baik. Dan masyarakat yang di luar sana nakkan penjelasan-penjelasan, pencerahan-pencerahan yang tara ni lah untuk mereka faham. Sebab tu saya kata, kalau pelajar-pelajar DQ ni nanti keluar tak tahu sangat nak kerja apa kan, kerja mengajar bahasa Arab ibadah saja pun boleh hidup sampai pencen lah, insya-Allah. Kerana kalau buat kelas bahasa Arab ibadah ni, kat mana-mana masjid, kat mana-mana surah pun dia punya sambutan dia macam ni. Saya cakap orang nak belajar baca Quran ni banyak dah orang boleh mengajar. Tapi kalau kelas Al-Quran ni beginner ke, untuk asas ke, yang untuk advance ke, ramai dah orang boleh mengajar. Tapi Al-Quran plus bahasa Arab ibadah, bukan bahasa Arab saja. Bahasa Arab tu ajar nahwu, ajar saraf kan. Tapi ni boleh kaitkan dengan ibadah mereka. Carilah adik-adik, dia boleh jadi
anda punya sumber pendapatan nanti. Kita tidak menggunakan Al-Quran untuk mencari rezeki, tapi kita menggunakan kepakaran kita untuk kita share, gunakan ilmu kita untuk share dengan masyarakat. Berapa mereka nak bayar tu, itu terpulang kepada mereka. Tapi bagi saya, insyaAllah, dia tidak akan membawa power kita bahasa Arab ni, kuasai bahasa Arab, dia tak akan memiskinkan kita, malah dia akan memperkayakan kita. Anda boleh, saya punya pengalaman-pengalaman kan, kalau kita buat kelas sejam RM50, sejam RM100. Kalau kita mengajar seminggu, Isnin, Rabu, Jumaat, 3 hari seminggu je mengajar. Isnin 2 jam, Rabu 2 jam, Jumaat 2 jam. Maksudnya kalau 2 jam tadi RM50 1 jam, kalau 2 jam dah 100. Kalau 3 hari maknanya berapa? 300, betul? 300, kalau dah 4 minggu sebulan, maknanya 1,200. 1,200, kerja 3 hari je seminggu. Daripada kita duk fikir macam remaja kat luar sana, tak nak sambung belajar, nak bawa Grab ataupun Food Panda, kan, berpanas dan juga berhujan. Rezeki yang halal, Alhamdulillah, tapi kita menggunakan ilmu kita ni untuk kita duduk dalam masjid yang ada aircon, muslimin dan muslimat yang menjadi kita punya pelajar, dan juga kita boleh kongsi. Kalau pergi masjid ni pula, balik makan free, betul tak? Balik dia tak payah makan dah. So memang insyaAllah jadi pula imam di masjid tersebut. So saya rasa dengan bahasa Arab ni, anda tidak perlulah memikirkan pasal rezeki, tetapi kita kena strengthen, kuatkan kita punya bahasa nanti, supaya orang tanya soalan-soalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, kita macam Allah tak tahu nak cakap. Akhirnya kita hanya menggunakan alasan, inilah apa yang diwahyukan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, so kita janganlah pertikaikan kenapa dia baca macam tu, kita kata. So dia dipanggil sebagai sunnah muttaba'ah. Barang siapa yang banyak tanya ni, maka lemahlah imannya. Pandai kita gunakan pula hadis palsu kat situ kan, hadis maudhu', mengatakan jangan banyak bertanya. Sedangkan masyarakat ini banyak persoalan yang mereka nak tanyakan. Itu belum lagi soalan, kenapa nak budu dulu baru nasta'in? Kenapa tak boleh ke Ustaz kalau baca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Pening kepala kita. Ini baru surah Al-Fatihah. Belum lagi masuk surah-surah lain, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Ali Imran dan surah-surah Waqi'ah, Ar-Rahman yang biasa kita lazimi setiap hari tu kan. Ini baru surah Al-Fatihah saja. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab, kita boleh tahu di sini. At-Taqdim wa Ta'khir mengatakan mana mungkin kita memohon pertolongan tanpa kita beribadah dahulu. Betul tak? Mana boleh mohon pertolongan dulu, baru nak ibadah. Kenalah ibadah dulu, baru boleh pertolongan. Kita nak minta duit ke ayah kita, minta duit belanja untuk Darul Quran pun, kita kata, ayah, hari ni ayah nampak handsome lah ayah kan. Kita puji dulu kan. Ayah nak minta tolong apa-apa kan. Lepas tu ayah kita pun kata, ini ada makna ni kan. Barulah kita sampai kepada hajat kita kan. Kita kata, ayah, bulan Oktober ni ada sikit duit nak belanja ayah, nak beli seluar, saya dah teringin lama nak beli seluar ni kan. Jadi kita minta, baru nasta'in kan. Ini datang-datang mesej WhatsApp kat ayah, Assalamualaikum ya, wait WIT, sedap dia kan, WIT, wait, apa tu wait tu? Duit, nak duit kan. Ayah pun terjawab, tak boleh. Padan muka kita kan, tak boleh kan. Patutnya kita jack lah sikit dulu, puji-puji sikit, baru pergi kepada hajat kita. Sama juga Allah mengajar kita dalam surah Fatihah. Mana boleh kita terus Bismillahirrahmanirrahim, direct to the point. Terus ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah mengajar adab bagaimana kita nak memohon kepada dia. Kita puji dulu Alhamdulillahirabbil alamin. Puji lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Kita puji Allah lagi Maliki Yaumiddin. Lepas tu nak pergi kepada hajat kita, ihdinas siratal mustaqim, ada perantaraan ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh kerana kepada Engkau saja ya Allah kami menyembah, dan oleh kerana kepada Engkau saja kami mohon pertolongan, maka ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah ajar adab kita bagaimana nak memohon kepada dia. Bukannya terus Bismillahirrahmanirrahim, terus direct to the point, ihdinas siratal mustaqim. Sama juga dengan bagaimana kita nak bermuamalah dengan manusia. Okay? Baik.
Jadi ini dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keempat. Saya rasa semua pelajar-pelajar kebanyakan yang dah menghafal surah ini, mungkin ada yang baru nak menghafal, ada yang dah selesai. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang keempat ini, untuk pengetahuan adik-adik, soalan ini biasa ditanyakan di dalam interview. Interview pegawai-pegawai yang nak naik pangkat daripada, tak silap saya, 44 kepada 48 ke ataupun 48 ke 52. Tapi nak naik pangkat untuk jadi imam besar. Imam besar di bawah JAKIM lah. JAIS ataupun jawatan agama lain saya tak pasti, tapi dalam JAKIM ataupun Jawi, siapa yang nak naik ke imam besar, antara soalan yang ditanyakan adalah soalan ni lah. Soalan-soalan lain kadang-kadang, soalan pasal usul fiqh, soalan pasal hukum, soalan pasal pengurusan masjid dan sebagainya, biasanya mereka boleh jawab. Tapi bila keluar soalan ni je, mereka bertanyakan, okay, wal'an iftah al-mushaf, katanya buka mushaf. Saya biasa hadir sebagai pemerhati kepada interview mereka ni, jadi saya lihatlah soalan-soalan ni. Jadi bila tanya buka mushaf dia, saya dah menggigil lah. Bukan menggigil ni tapi menggigil untuk calon tu. Saya macam berdoa dalam hati agar mereka boleh menjawab. Jadi kata dia cuba baca. Jadi calon pun biasa membaca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Okay. Jadi kalau dalam keadaan wasal, mereka nak menyambung, biasanya mudah saja kan? Fis samawati tu ni. Tapi kalau dia kata, okey, mula daripada apa yang saya bulatkan ni. Adik-adik kalau yang memang dah bertalaki dengan ustaz dan sebagainya, pasti akan membaca dengan bacaan yang betul lah. Tapi ramai yang baca dengan salah. Okey, saya nak minta adik-adik yang ada 53 kat sini, cuba buka mic, cuba bantu saya. Macam mana nak baca ni? Tak di sini. Sila. Saya dengar ada orang buka mic, boleh baca terus? Mula daripada sini Sila Nafis, saya dengar macam suara tadi. Ya, dengar. Sila Nafis. Assalamualaikum. Assalam. Jadi cara baca ni adalah itu ni. Itu ni. Baik, alhamdulillah. Jadi saya rasa di Darul Quran insya-Allah tak ada masalah, semua akan baca itu ni. Tapi malangnya adik-adik, ada calon-calon yang membaca dengan uktu ni. Tahu. Ada yang baca itu ni dan ada yang baca uktu ni. Bila keluar saja perkataan ataupun itu, memang saya berderau lah. Jadi panel tidak menegur, cuma panel akan mengatakan kalau calon-calon ini kita berikan mereka kenaikan pangkat, maka dia akan dia akan salah baca dan dia akan memberikan kesesatan kepada makmum yang dipimpin. Okay, baik. Jadi kenapa saya menekankan ayat ini adik-adik, bukan ayat yang lain, bukan pada imalah, bukan kepada ismam, bukan kepada yang la ta'man dah kan. Ada banyak lagi dalam Quran yang kita lihat tu. Tapi saya nak tekankan di sini kerana dia ada berkaitan dengan bahasa Arab adik-adik. Kan? Sebab kenapa kita baca itu ni? Kita kena faham kenapa kita baca itu ni kat sini. Pertama sekali, yang membaca uktu ni pastilah mereka menganggap bahawa di sini biasanya kita tengok fi'il amar, untuk menentukan baris hamzah wasal, kita akan melihat huruf ketiga. Jadi oleh kerana ta ni adalah huruf ketiga, maka kita membaca dengan baris hadapan. Kan? Jadi mereka yang beranggapan begitu pasti akan membaca uktu ni. Sebab kita dah belajar dah waktu kita baca fi'il amar, untuk menentukan baris hamzah wasal, lihat huruf ketiga kita kata. Dah ini baris depan, saya bacalah baris depan. Apa salah pula? Itu yang pertama. Yang kedua, kejap. Saya tak boleh nak padam pula. Kejap.
Eraser. Okey. Padam sekejap. Padam dulu. Yang membaca baris bawah pula sebab dia tahu kat sini apabila ata, dia punya fi'ilnya adalah ata. Ata ya'ti. Fi'il amal dia adalah ata, madhi ata, mudhari' ya'ti, dia punya amarnya adalah macam ni. Okey, sorry saya tulis pakai mouse ni, jadi saya punya tulisan cakayam sikit macam ni. Asalnya adalah ikti. Asalnya. Ata ya'ti ikti lah. Kan? Jadi macam mana boleh jadi tu ni? Sebab ini ikti ni untuk anta. Ikti, antuma, iktiya, untuk antum, itu dia sebab dia gabung dengan wawul jamaah. Macam ni, itu. Bila dah gabung dengan waw, takkan nak baca pada bawah. Jadilah iktiu kan. Jadi dibaca dengan itu. Macam tu. Okay, eraser, padam dulu bawah ni. Jadi sebab itulah baris huruf ketiga ni jadi baris depan. Tapi baris hamzah wasal masih lagi baris bawah. Kemudian macam tadi Nafiz baca, macam mana boleh jadi bunyi itu, bukannya itu? Kerana dalam tajwid kita dah tahu dah, apabila dua hamzah, ini hamzah wasal bertemu dengan satu lagi hamzah qata', dua hamzah bertemu, maka kita perlu baca dia dengan mad badal. Maka apabila mad badal berlaku di sini, kita tak boleh baca dengan itu, tetapi dibaca dengan itu ni. Okay, alif ni tak ada sebab dah sambung dengan nun wiqayah ni. Itu ni. Itu. Jadi saya nak cakap kat sini, apabila kita talaki, kita tahu bacaan ini adalah itu sebab kita tahu dia mad badal. Tapi orang yang mahir bahasa Arab, wahai pelajar-pelajar sekalian, boleh menerangkan kenapa di sini dibaca i, bukannya u. Sebab kita dah belajar bahasa Arab dah. Kita terlampau terikat dengan huruf ketiga baris depan, maka kat sini pun baris hadapan. Dapat poin saya betapa bahasa Arab itu sangat-sangat close dan rapat dengan hafazan kita. Okay, saya harap betul saya lepas keluar saya terus cakap, ya Allah, tak sabarnya nak berkongsi dengan pelajar-pelajar saya tentang hal ini, supaya mereka dapat tahu bahasa Arab dengan Al-Quran tak berpisah tiada. Saya harap dan hal pasal mad badal ni bukan hanya di sini saya ingat ada dalam 4-5 ayat dalam Quran, ayat lain. Tapi ayat ni lah yang sentiasa diulang-ulang sebab dia ada waqaf kat sini. Dia ada 4-5 tempat ayat ni dalam Quran. Yang selebihnya tu mohon adik-adik cari. Okay, ini highlight, saya nak pergi balik. Okay, pada seterusnya, so dalam Quran, dalam bahasa Arab ni, kenapa kita perlu kuasai? Sebab dia ada ad-diqqah. Maksud yang diberikan sangat detail. Kalau kuda ni, kalau dalam bahasa Melayu kuda saja, dalam bahasa Inggeris horse, tapi dalam bahasa Arab ada khailun lain, farasun lain, hisan maksud lain, mahrun maksud lain, filun maksud lain, haikalun maksud lain, mathamun maksud lain. Sama juga dengan musang. Anjing, kucing yang mengiau nama lain. Bukan semua masuk Hurairah, bukan semua dia masuk Kitun. Tapi ada perkataan-perkataan yang digunakan untuk membawa maksud. Unta saja dah ada macam-macam maksud dah. Unta saja dalam bahasa Arab ni tak silap saya ada dalam 60 lebih perkataan. Kita tahu unta ni jamalun dengan naqah kan. Tapi dalam Al-Quran sendiri pun banyak diberikan nama-nama kepada unta dan lembu untuk menunjukkan diat ataupun denda yang perlu dibayar untuk mereka yang membunuh, mereka yang ni. Maka unta yang macam mana? Lembu yang macam mana? Lembu yang dah umur 2 tahun, yang dah matang, yang belum lagi. So, kalau dalam bahasa Melayu kita tak boleh nak buat cakap macam tu. Kita akan guna lembu yang belum mencapai umur 2 tahun. Kan panjang ayat tu. Tapi dalam bahasa Arab hanya menggunakan satu istilah saja. Contoh macam boramun ni kan, kijang.
dah tahu dah kijang apa. Tapi kalau nazar pun bukan kijang jantan, bukan kijang betina, tapi khusus bagi kijang jantan saja. Boramun masih lagi umum. Kijang jantan boleh, kijang betina pun boleh. Burung unta, kalau jantan saja irarun, kalau betina saja dipanggil zimarun. Okey. Jadi ni adik-adik kalau boleh nampak di skrin, adik-adik cuba tengok dekat stiker ni kan. Saya terpandang satu stiker yang ditampal selalu dekat kereta-kereta kan, menunjukkan mereka ni Allahu Akbar, alim lah kan, selalu berselawat. Cuba adik-adik pandang stiker ni, cuba tengok kalimah mana yang salah. Silakan. Kalimah mana yang salah? Boleh tulis di ruangan chat. Kalau mata tak tajam, memang nampak macam semua dah okey lah. Okey, Nafi kata kalimah salli. Fakrul pun kata kalimah salli. Tak ada ya. Betul. Betul ni maghfirah. Patutnya Allahumma salli. Sebab salli ni adalah untuk fi'il amar salla yusalli salli untuk anta. Kalau salli ni adalah anti kan? Seolah-olah Allah itu adalah muannas, padahal Allah adalah muzakkar. Allah masuk. Tapi kita yang tak nampak, stiker ni dijual di Shopee berjuta-juta orang dah beli sebab harga dia RM5 saja. Jadi menjadi tanggungjawab pelajar-pelajar di Darul Quran juga untuk membetulkan masyarakat. Kita nak jadi keyboard warrior, janganlah pergi betulkan orang benda-benda yang kita tak mahir. Kita betulkan benda-benda yang kita mahir macam ni adik-adik. Sampai bila? Sebab tu kalau dalam orang yang buat qasidah, saya selalu tegur, jangan melirik-lirikkan bacaan. Apabila kita melirik-lirikkan bacaan, sebab tu dia memberi kesan kepada stiker-stiker macam ni. Kan apabila kita baca Allahumma salli kita dah panjang-panjangkan li dia tu. Sebab tu orang pun tulis kat stiker, jadilah ya tu sebab panjang kat li tu. Kalau nak panjang dekat ala tu boleh lah. Allahumma salli ala. Tapi li tu pendek kan. Sebab tu ni saya tengok banyak ni stiker. Nanti kalau adik-adik nampak nanti stiker yang kat kereta orang ke mana-mana, cuba tengok. Kalau perlu diperbetulkan maka tanggal. Saya sebab tak kenal orang ni, saya dalam kereta waktu tu terperasan kan, jadi saya ambil gambar. Okey, gambar seterusnya. Okey, ini tadi dah sebut Soli salah, Soli yang betul. Okey, ini adalah doa selepas azan yang keluar dulu tahun 2005-2006 di TV Hijrah. Sekarang ni dah betul dah. Cuba adik-adik tengok doa lepas azan ni, yang mana salah? Kita tengok mana yang salah. Okey, kalau boleh bagi tahu bukan hanya salah, kenapa dia salah. Kalau boleh. Contoh maghfirah ni, maghfirah kata wasilah, salah. Salah apa tu? Tak tahu salah apa. Okey, Kristina Umairah kata tak ada alih, patutnya pada kata wasilah. Okey. Baik. Lagi? Ada lagi yang jumpa lain? Okay, saya ringkaskan Kita baca sama-sama Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Okey. Sayyidina. Sebenarnya kat sini baris dua atas Muhammadanil. Sebab nun ni dia adalah tanwin bertemu dengan hamzah wasal, jadi Muhammadanil. Tak ada baca Muhammadal. Wasilah betul, satu salah di sini. Patutnya wasilah wal fadilah.
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا. Kalau dia kat sini nakirah bolehlah mahmudanil ladzi. Kalau dia kat sini ada alif lam wa ba'athul maqama al mahmudal ladzi. Tapi dia buat nakirah alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Mi'ad ni pada apa? Tukhlifu ada fa'il dengan fa'il, mi'ad ni adalah maf'ulun bih. Patutnya maf'ulun bih bagi siapa? Mi'ad ni. Hujung dia. Siapa tahu? Cepat kita dekat ruangan chat. Mansub bil fathah. Patutnya tukhliful mi'ada. Bukan mi'adi. Dia bukan mudhafun ilaih. Tapi dia maf'ulun bih. Mansub bil fathah. Jadi adik-adik bayangkan kan. Ini adalah contoh yang kita bimbang. Apabila dia keluar di mainstream punya TV, 4 atau 5 juta orang menonton setiap hari, maka kita membaca doa selepas azan yang salah. So menjadi kita nak adik-adik DQ nanti, kalau nak mencuburi bidang-bidang, masuk bidang penyiaran, why not? Kan? Kalau berminat masuk bidang penyiaran, masuk JAKIM ke, masuk ke TV Al-Hijrah, masuk ke Astro pun sama juga. Banyak sangat kesalahan daripada dia punya zikir dan sebagainya. Kerana yang buat benda-benda ni bukan orang Islam, bukan orang Melayu, Cina yang tak tahu. Dia hanya dapat daripada Google dan dia letakkan. So saya nak kalau boleh adik-adik yang berminat bidang penyiaran, masuklah bidang penyiaran dan kita betulkan masyarakat. Pahala besar adik-adik kerja kat sini kan, betulkan bacaan ni kan, gaji pun dapat, pahala pun dapat. Ini memang bagi saya dakwah yang paling tepat lah untuk kita sampai ke masyarakat. Okay, next. Alamak, saya lupa pula nak tutup muka ni. Tak apalah Okay, cuba dia tengok. Ini adalah dekat Astro Oasis, boleh kata setiap hari saya tengok. Tapi saya rasa memualkan, sangat memualkan kerana kesalahan yang sangat nyata. Dan saya pernah email ke Astro lah berkenaan perkara ni. Ada tengok Ya Zal Jalali wal apa? Patutnya apa? Cuba on mic masing-masing. Ada ke Ya Zal Jalali wal Kiram? Yang betul apa? Ikram. Ikram. Artis ni tak payah sebut lah. Dia tak tengok apa yang dia baca. Orang yang buat subtitle ni. Dah lah wow dengan Kiram ni ada jarak. Patutnya sambung. Ya Zal Jalali wal Ikram. Lepas tu adik-adik tengok pula dia punya maksud. Adakah Ya Zal Jalali wal Ikram ni maksudnya makbulkanlah semua hajatku dan redaikanlah aku? Sedangkan ini adalah nama Allah, Asmaul Husna. Ada pula dia punya maksud dia makbulkanlah semua hajatku. Tengok. Tak tahu lah adik-adik cuba tengok dekat YouTube masih ada tak lagi artis encik sekian-sekian ni ada tak lagi kat YouTube. Kalau ada maknanya dia memang dia tak ubah lah. Sebab dia nak ubah, dia akan ambil masa yang lama. Mungkin kena buang dulu, kena tambah kan. Tapi inilah dia peranan orang-orang agama untuk membetulkan, bukan hanya membetulkan bacaan Al-Quran, tapi membetulkan media-media kita. Sebab kita, mak ayah kita petang-petang sebelum maghrib pukul 6.30, 6 petang, inilah yang mereka tengok tiap petang. Kan, kita tanya kita petang buat apa tu? Alah, tengok Astro Oasis, tengok zikir, munajat petang, tengok maksurat. Bagus kita kata. Tapi kita lupa melihat isi yang mereka lihat. Kita bimbang nanti mak ayah kita pula Ya Zal Jalali wal Kiram. Kita pun macam pelik je ya. Dia kata wal Ikram. Engkau mana tahu, baru belajar dari Quran, baru SEM 1 dah nak kecoh. Ayah tengok hari-hari kat Astro Oasis. Baru tahu kita kan. So peranan kita adik-adik membetulkan keluarga kita sendiri, bukan hanya orang lain. Right. Ni lagi. Lepas tu amitna ala dinil Islam. Okey, kita pun tak ada masalah dia punya ni kan. Walaupun Islam ni patutnya ada hamzah di bawah ni, tapi tengok terjemahan dia. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Yang ni terjemahan untuk apa? Inna ad-dina indallah al-Islam. Inna ad-dina indallah al-Islam. Bukannya amitna ala din Islam, tapi amitna ala din Islam, matikan aku dalam agama Islam. Okay.
Oh, ni ada terjemah yang lain saya tunjuk dekat keropok dekat Mekah waktu tu. Bayangkan kat sini dia kata yahfaz fi makan ba'idan anil hararah. Dia kata kat sini simpanlah makanan ni, keropok ni daripada tempat yang jauh daripada kepanasan. Dah ada terjemah Google nampak. He keeps, dia pula yang simpan in the place of away. Allah, teruk sangat Mulahazah al-muntish tabi'i, dia kata khali. Al-muntish tabi'i khali, so dia kata produk ni produk asli. Khali ni tidak ada sebarang, khali daripada terhindar, tak ada sebarang bahan pengawet. Dah dia letak khali ni my uncle. Memanglah dalam bahasa Arab khali ni uncle. Khali dengan ami. Dah dia buat tak my uncle. Pakcik dia pun ada dalam keropok ni. Lepas tu bawah ni salih. Kita kata produk ni sesuai untuk digunakan. Gelak Fikri Fakrul. Gelak kan. Tapi inilah kalau kita tak main peranan, keropok ni jadi macam ni. Kelakar, memang kelakar. Tapi bagi saya sangat-sangat memalukan. Apatah lagi orang Arab yang buat. Dia kata salih, produk ini sesuai digunakan untuk 6 bulan. Dah dia letak salih pula. Kan member dia nama Saleh, dia letak salih kat sini. Salih for 6 more famous. Ashhur ni maksudnya bulan, jamak kepada syahrun. Dah dia buat ashhur ni maksudnya famous. Memanglah ashhur ni maksudnya famous, tapi di sini terjemahan tak ikut konteks. Okay, ini cerita pasal dulu kita pasal gunakan sihir untuk cari kapal terbang Malaysia Airlines yang hilang. Tak apa, saya nak skip je yang ni. Saya nak berkongsi sebab dah 12.26, kita hari ni nak sembahyang Jumaat. Saya nak share dengan adik-adik. Ini iklan yang saya dapat pada tahun 2014 sebelum saya berpindah daripada UIA ke USIM. Sekarang Prof dah nama dia, Prof Akmal Huzairi di UIA. Dia kata, cuba baca bagi siapa yang berminat sebagai pegawai eksekutif Petronas in charge of religious affair, jadi imam dan tempat rujuk dan terjemahan di site di Iraq, sila PM saya. Gaji sebulan berapa? Baca betul-betul dek. 10 hingga 14 ribu. Termasuk offshore allowance 10 ke 14 ribu. So 10 tambah 10, 20 ribu gaji dah kan. Kalau 14 tambah 14, 28 ribu gaji dah. Kerja 28 hari, 28 hari lagi cuti. Maknanya setahun kerja berapa bulan? 6 bulan je. 6 bulan kerja, 6 bulan cuti lah. Kerja tak kerja, kerja tak kerja, kerja tak kerja. Boleh balik Malaysia, tiket free, masa offshore allowance onshore tak dapat. Perlu tahu technical terms. Ini adik-adik. Perlu tahu technical terms English dan Arabic. So kalau adik-adik di Darul Quran jadi imam dan tempat rujuk ni, kira bagi saya settle lah. Tapi ni yang nampak ni. Tahu terms English dan Arabic dan pengetahuan agama lain. Lelaki saja, ada berani. So siapa kata tak mahir bahasa Arab ni tak ada kerja adik-adik. Boleh kerja kat luar negara lagi. Dia 2 minggu di Iraq, 2 minggu lagi di Lebanon tak salah saya. Dia 2 minggu macam tu, split macam tu. Minggu depan, bulan depan boleh balik Malaysia. Lepas tu bulan seterusnya datang lagi. Jadi apabila keluar ni, saya pun tanya pada Prof Akmal Huzairi ni, Prof boleh tak saya memohon? Sebelum saya nak masuk sini, saya mohon. Dia kata, boleh. Kalau awak nak, memang saya nak recommend nama awak. Cumanya saya balik berbincang dengan isteri pada waktu tu, Iraq dan Lebanon sedang bergolak. Jadi itu saja yang menghalang pada waktu tu untuk saya memohon pekerjaan ini. Saya nak bagi tahu pada adik-adik, jadikanlah iklan. Siapa yang dapat iklan ni, cuba snapshot, boleh share dekat WhatsApp group adik-adik, simpan sebagai satu pembakar semangat. Kalau tahu kita hafaz Al-Quran saja betul, insya-Allah, tapi adik-adik bayangkan ni, ada ni terminologi English dan Arabic. Ini akan menjadikan kita layak untuk mendapat pekerjaan ni. Okay, next. Ini saya dapat daripada LinkedIn, carispro.cp. 2 tahun lepas dia kata company di Masjidil Haram. Ini lagi power adik-adik Company di Masjidil Haram di Mekah sedang mencari mutarjim fauri, Arabic interpreter, untuk menterjemahkan verbal dan secara verbal dan juga written, penulisan dan juga syafawi. Terjemahan
daripada Arabic ke bahasa-bahasa lain untuk terjemahkan bahan-bahan agama seperti khutbah Jumaat dan khutbah Hari Raya, dan juga terjemahan Al-Quran dan hadis, dan juga surat-surat, laporan, artikel dan buku. Waktu tu dia cari berapa orang ni? Empat kekosongan untuk terjemah daripada bahasa Arab ni. As-Sudais punya, Bandar Balila punya, Imam-Imam Masjidil Haram punya khutbah kan, ke dalam bahasa Inggeris, Turki, Cina, Persian, Nigerian, Hausa, Russian, Malay. Ini yang saya seronok ni, Malay dan juga Bengali. So dia kata kat sini, orang yang boleh memohon, orang Muslim daripada KSA ni, Kingdom of Saudi Arabia, ataupun di luar. Visa available. Lepas tu pegang sama ada master degree ataupun PhD. Okey, tak apa, tu kita tak tepi dulu. Kena ada 5 tahun pengalaman dalam bidang tersebut dan ada excellent command dalam bahasa Arab. So salary dia RM20,000. Bagi saya gaji tak payah 20 lah, gaji bawah 10 pun tak apa. Yang penting dapat duduk dekat Mekah, tiap-tiap hari boleh buat umrah, tiap-tiap minggu, lepas tu musim haji dapat buat haji. Apa macam adik-adik? Saya nak adik-adik komen sekarang, berbaloi tak kerja ni? Tulis kat ruangan komen. Berbaloi ke tak? Bagi motivasi ke tak untuk kita belajar bahasa Arab ni? Berbaloi. Berbaloi adik-adik. Gaji tu saya rasa tak tepi lah. Duduk kat Masjidil Haram, dek. Siapa yang tak nak? Tak payah pergi pakai travel agent dah. Tak payah nak sibuk-sibuk dah pasal kapal terbang mahal ke apa. Adik-adik kerja kat dalam Masjidil Haram. Kerja pula terjemah. Hari-hari dapat dengar imam. Tiap-tiap Jumaat dapat dengar khutbah Jumaat. Lepas tu boleh terjemahkan kepada jutaan muktamirin, orang yang mengerjakan umrah. Lepas tu bila haji pula khutbah di mana? Di apa? Arafah. Terjemahkan dalam bahasa. Adik-adik kalau tahu waktu khutbah Arafah diterjemahkan dalam beratus-ratus bahasa tu, orang macam inilah yang akan duduk. Okay. Saya dapat je, saya terus simpan dan saya kata saya tak sabar nak share dengan pelajar-pelajar. Kenapa awak kena belajar bahasa Arab? Ini memang habuan dunia, tapi ini bagi saya habuan dunia dan habuan akhirat. Kerana mahirnya kita bahasa Arab, maka kita akan dapat kerja ini. Dan Allah bagi kita rezeki duduk di Masjidil Haram. So adik-adik, peluang-peluang ini saya pasti adik-adik dah habis belajar nanti akan datang lagi peluang macam ni. Okay. So tanam azam daripada sekarang bahawa kita mahir bahasa Arab ni bukan sebab kita tak cakap bahasa Arab di kampung kita, tapi kita nak bercakap dengan dunia ni. Kita nak jadi mutarjem fauri. Okay. Baik, ini ada beberapa aplikasi AI ya, yang adik-adik boleh explore untuk belajar bahasa Arab. Kalau saya boleh tengok Harpa AI ni, okay, saya tunjukkan sikit je sebab masa dah habis. Kalau adik-adik buka BBC ataupun Learning Jazeera, Al Jazeera, okay, let's say adik-adik buka satu artikel, nak adik-adik belajar bahasa Arab kan, nak kuatkan vocab kan, buka di Al Jazeera, let's say ini lah dia satu qitaah ataupun petikan bahasa Arab. So kalau adik-adik install Harpa AI di Chrome ni, Harpa AI ni dia boleh jadi sebagai Chrome extension. Saya guna Harpa AI ni. Kita boleh minta Harpa AI ni terjemahkan perkataan ni. Okay, saya tekan slash. Nanti adik-adik boleh cari Harpa AI ni dekat YouTube how to use Harpa AI. So saya guna translate. Sure what you like to translate. Saya pun ambil satu petikan daripada Al Jazeera ni, saya paste kat sini. Okay, saya dah paste, saya pun enter. Kata what is your target language to translate? Press enter to for English. Saya tak nak English, saya nak buat Melayu kan. Malay. Dia tengok. Dia boleh terjemahkan direct. Kita boleh nampak tengah-tengah. Lebih power terjemahan dia daripada Google Translator. Okay, ni satu. Banyak lagi saya tunjuk adik-adik tapi masa tak mencukupi. Itu yang pertama, Harpa AI. Kedua, boleh gunakan 11 Labs. 11 Labs ni kita, kalau kita nak tengok macam tadi masalah ataupun isu yang diutarakan oleh siapa tadi? Oleh Baris tadi. Siapa yang sebut pasal Baris?
Mencuba berkomunikasi. Janatul Anin. Okey, Anin cerita pasal baris kan? Dekat 11 Labs ni, Anin, Janatul Anin dan juga kawan-kawan, kita boleh minta dia bacakan buku yang tak ada kitab ni. So kita boleh dapat baris dan dapat manfaat macam mana dia. Macam ni. 11 Labs, kan, kita pilih kat sini Arabic. Kita masukkan tadi apa yang kita dapat daripada Al Jazeera tadi, kita suruh si Daniel dia baca. Si Daniel je, Thomas apa. Okey. Sekejap Tak dapat Thomas ni. Saya dah habis limit ke? Sekejap saya cuba sign in. Okey. Nak suruh dia baca tadi. Untuk add voice. Sekejap. Guna banyak dia tak lepas. Sekejap. Tak lepas juga. Okey. Adik-adik kalau pergi tadi, depan tadi, kita boleh minta dia baca lah. Tak apa pula tunjuk kat sini. Khairat patutnya dia akan pergi sini kemudian generate tak boleh dah saya sebab saya kena pakai lain. Tapi dia boleh bacakan kita punya petikan tadi. Okey, seterusnya lagi. Okey, ini saya punya pengalaman sikit dalam penterjemahan English ke Arabic ataupun sebaliknya, satu muka surat RM50. Kalau adik-adik boleh terjemah 20 muka surat dah nak kat berapa tu? Nak dekat RM1,000 dah, betul kan? Bayangkan, banyak tu kita dapat tu. So ini kena mahir bahasa Arab betul-betul lah. Kemudian saya juga terjemah kepada pelancong yang datang kan. Mereka datang ke KL, Genting Highland, KLCC dan hotel. Kalau kita bawa kereta, kita akan diberi RM300. Tapi kalau kita boleh bercakap bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab, kita akan tambah lagi RM200. Jadi mula-mula orang lain memandu, mula saya bawa kereta je. Saya dengar kawan saya yang mahir bahasa Arab ni bercakap. So saya ambil RM300, dia ambil RM200. Akhir sekali saya bawa kereta dan saya bercakap Arab pula dengan pelancong ni, dapat RM500. Hanya Jumaat Sabtu Ahad je, 3 hari je boleh dapat RM500. Okay. Kemudian MC, kalau ada adik mahir macam tadi MC, saya tak ingat nama apa yang perkenalkan saya tadi. Kalau dia mahir betul-betul, hiya tatahaddas bil lughat arabiyyah min al-bidayah hatta nihayah, 1 jam kita boleh charge kepada orang yang menyuruh kita jadi MC tu RM100. Dan biasanya satu function itu majlis mengambil masa lebih daripada 2 jam. So kalau 2 jam dah dapat 200. Okay, MC dan bahasa Arab. Ini yang biasa-biasa ya adik-adik. Kalau MC yang peringkat kementerian, peringkat ni lagi tinggi. Musabaqah Al-Quran, peringkat antarabangsa, itu lagi tinggi bayaran orang yang baca dalam bahasa Arab tu, dalam bahasa Sepanyol dan sebagainya. So bayangkan kita boleh charge banyak. Ini bahan-bahan yang kita boleh dapat daripada internet, Al-Ma'ani, ada sekarang banyak kamus dan juga kutub Arabic, storybook pun ada juga di dalam internet, online games pun ada dekat internet. Dan Al-Quran saya tak tunjuklah sebab adik-adik tahulah nak mana nak cari Al-Quran online. Dan kita boleh gunakan YouTube juga sebagai gunakan cari kita punya cerita bahasa Inggeris tapi dia punya subtitle dia dalam bahasa Arab. Itu rare agak tu, ramai yang orang buat cerita bahasa Inggeris, subtitle pun bahasa Inggeris. Cuba kita ambil cerita bahasa Inggeris, subtitle dalam bahasa Arab. Okay.
Sebab adik-adik satu lagi website yang biasa saya gunakan juga kalau untuk baris kalau adik nak belajar baris adalah Tashkil. Tashkil ni dia kalau kita ada satu kitab, kita tadi macam Learning Jazira. Kita ambil ini. Kita nak bacakan peringkat pertama, copy, kita masukkan ada Tashkil ni, kita minta dia bariskan. Boleh. Tekan Tashkil, dia akan Tashkil di sini. Tak apa, dia tengah ambil masa sikit tu, saya pergi balik pada slide lah. Slide yang terakhir ni. Saya nak share kan, hidup kita sebagai seorang hufaz. Okey adik-adik, jadi sebagai seorang hufaz pastinya kita menghadapi pelbagai isu. Kadang kita dah lupa teringat depan, lupa belakang, sampai dah ingat 30 juzuk pun masih ada lagi dia yang kita tak akan terlupa kalau kita tak melakukan pengulangan. Okey, jadi jangan berputus asa, semoganya rahmat Allah sentiasa dengan kita. Saya tengok tadi yang baris tadi dia dah bagi belum? Belum lagi. Dia kena login dulu. Tapi adik-adik boleh guna nanti Tashkil ni untuk memberikan baris. Sebab tadi ada isu pasal baris tadi. Okay, so saya rasa azunnu aktafi bihadzal qadar. Saya ucapkan terima kasih. Nasyukurukum jami'an ala hadhihi da'wah. Moga-moga Allah memberkati adik-adik dan juga memberikan semangat untuk kita memahami bahasa Arab dengan lebih baik lagi. So saya rasa setakat itu dahulu. Syukran jazilan wa barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bukalah kalau ada persoalan ke ataupun kalau sekretariat jawatankuasa nak tutup majlis untuk sembahyang Jumaat, dipersilakan. Ataupun tak ada dah. Kalau tak ada jawatankuasa dah tak ada kan. Kalau tak ada saya tutup lah. Kita tangguhkan kita punya sesi pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang nak follow saya untuk bahasa Arab, boleh follow saya di Facebook Dr. Hamimi, di Instagram Dr. Hamimi juga, di YouTube Dr. Hamimi juga dan di TikTok. Sekarang ni yang tengah banyak saya perkongsikan lah di TikTok lah. Cari TikTok Dr. Hamimi, boleh tengok bahan-bahan yang saya sharekan di
Ni, nanti Nafis kalau ada TikTok dan YouTube saya yang terjumpa tu boleh share kan dengan kawan-kawan. Okay, ni di YouTube. Okay, memang saya share memang solely berkaitan dengan bahasa Arab lah.